Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegawai Kadet Muhammad Arif Syami bin Muhammad Isyamuddin TUDM. Nombor matriks 2210357. Baiklah, jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai rukun negara. Rukun negara ialah ideologi perpaduan Malaysia yang mana dibentuk pada tahun 1970 di bawah Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran, setahun selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Jadi peristiwa tersebut telah meragut ratusan nyawa disebabkan pergaduhan yang terjadi selepas pilihan raya umum pada tanggal 10 Mei 1969. Jadi ia merupakan detik hitam bagi negara Malaysia kerana insiden tersebut hampir meragut keamanan negara Malaysia dan membawa keambang kemusnahan negara. Selain itu, rukun negara ini menurut pakar bahasa Melayu Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong menyatakan bahawa prinsip-prinsip yang ada pada rukun negara sebenarnya diinspirasikan daripada Pancasila yang digunakan oleh negara Indonesia untuk menyatukan kepelbagaian yang ada di sana. Jadi rukun negara adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan serta norma-norma sosial yang meliputi aspek kehidupan bernegara. Iaitu rukun negara ini tercipta mengikut acuan negara Malaysia dan dimiliki bersama oleh semua warga negara Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Jadi rukun negara ini rukun negara ini menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia sebagai kunci keharmonian untuk membentuk negara yang lebih maju dan berintegriti. Baiklah, seterusnya mengenai kajian ini jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia yang berpegang pada prinsip serta nilai-nilai yang ada pada rukun negara telah menyemai benih yang kini kian bercambah di dalam diri pemuda-pemudi negara ini untuk mengekalkan perpaduan supaya negara kita kekal aman dan makmur serta boleh bekerjasama di antara berbilang kaum demi memajukan negara kita yang tercinta. Namun begitu, di dalam kajian ini, apakah matlamat dan objektif rukun negara yang menjadi satu tonggak utama di dalam membela perpaduan di antara kaum sehingga membentuk perpaduan kaum itu kukuh dan menjadi teladan bagi negara lain untuk membentuk kerjasama dan penyatuan kaum. Baiklah, sedikit sentuhan mengenai metodologi kajian yang digunakan semasa kajian ini adalah berdasarkan pendekatan kepada kualitatif dengan menggunakan cara menganalisis kandungan data-data yang dapat secara langsung daripada laman sesawang, buku yang berkaitan dengan rukun negara. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan mencari bahan rujukan di Perpustakaan Universiti, iaitu Perpustakaan General Tun Ibrahim. Selain itu, data-data di dalam kajian ini juga didapati dengan menggunakan sumber internet seperti di Wikipedia dan laman sesawang. Ianya diambil daripada laman sesawang yang disahkan kesahihannya maklumat tersebut, seperti di portal MyGov, maklumat Malaysia, dan penggunaan maklumat yang tepat dan sahih ini penting bagi mengelakkan penyampaian maklumat yang kurang benar ataupun palsu yang boleh memutarbelikkan kebenaran kajian ini. Jadi dalam konteks kajian mengenai rukun negara, matlamat mengkaji rukun negara adalah untuk memahami prinsip-prinsip dan makna yang ada di sebalik rukun negara tersebut. Di antara matlamatnya adalah memahami istilah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita pergi kepada prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan salah satu prinsip di mana merujuk kepada kepercayaan seseorang terhadap agama dan Tuhannya. Berdasarkan laman sesawang Air Pendidikan, di sebalik kepercayaan kepada Tuhan adalah merujuk kepada rakyat Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama. Pegangan yang kukuh terhadap agama dapat membentuk peribadi yang penuh nilai murni dan tidak melakukan jenayah atau kejahatan yang lain.
Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri di dalam sebuah kitab Kawashif Zuyuf nukilan Syekh Abdul Rahman Habanaka Al-Maidani yang menyatakan wujud beberapa sifat orang yang tidak mempercayai Tuhan kepada psikologinya, iaitu salah satu pengasingan diri yang membawa kepada sikap individualistik dan kehendak untuk membalas dendam dan jiwa yang dahagakan kepuasan pada tiap-tiap satu yang wujud. Justru hal ini membuktikan sekiranya rakyat Malaysia tiada teras kepada pegangan agama serta tiada kepercayaan kepada Tuhan, maka ini boleh menyebabkan berlakunya huru-hara di kalangan masyarakat disebabkan hadirnya perasaan dendam yang ingin dilepaskan kepada orang lain, angkara hasad dengki diri kerana mempunyai ketidakpuasan hati. Oleh itu, setiap agama mengajar kita untuk sentiasa menghormati setiap orang tanpa mengira latar belakang agamanya. Dengan itu terbuktilah salah satu prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, penting bagi menyatu padukan setiap warga negara Malaysia. Raja adalah pemimpin bagi sesebuah negara semenjak dari zaman dahulu lagi. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pada tahun 2017, raja ialah orang yang mengetuai atau memerintah sesuatu negara ataupun dikenali sebagai kepala negara. Kesetiaan kepada raja dan negara pula merujuk kepada ketaatan rakyat kepada pemerintah dan negara yang diperintah. Dituntut untuk setiap rakyat menghormati pemerintah yang memerintah negara. Ia termasuk dalam rukun negara yang menyatakan kesetiaan kepada raja dan negara. Bagi keluhuran perlembagaan, perlembagaan adalah suatu sumber perundangan negara yang tertinggi dan berfungsi sebagai melindungi hak dan keistimewahan bagi setiap warga negara. Prinsip keluruhan perlembagaan menekankan bahawa setiap rakyat wajib menghormati, menerima, mematuhi serta mempertahankan kemuliaan dan keluruhan perlembagaan negara. Bandar buat pasal hukum negara ke? Kan bandar pasal hukum negara. Ini satu contoh. Sopanan dan kesusilaan. Apa yang abang pegang teguh pada kesopanan dan kesusilaan? Okay. Sopanan dan kesusilaan ni sebenarnya dalam masa yang sama dia membentuk kesefahaman antara kaum dekat Malaysia ni. Sebab apabila adanya rukun negara seperti kesopanan dan kesusilaan ni, dia membentuk sifat saling hormat menghormati antara kaum dekat Malaysia. Macam Islam, dia hormat agama dan bangsa yang lain. Dalam masa yang sama, dia jalankan ibadah dia. Jadi saling hormat menghormati. So, bagi abang penting lah rukun negara ni. Penting, bagi saya sangat penting. Sebab ianya bentuk kesefahaman antara kita yang berbagai kaum dekat negara ni. Cuba abang bagi pendapat lah. Andai kata kita tak ada rukun negara ni, apa akan jadi kat negara kita? Okey, andai kata kita tak ada rukun negara, yang pertama, perkara paling besar akan jadi pecah belahan antara kaum lah. Sudah pasti yang tu akan berlaku. Memang akan jadi pecah belahan antara kaum. Sebab macam kes apa? macam kes 13 Mei. 13 Mei itu peristiwa hitam lah. Ya, betul. Peristiwa yang sangat hitam untuk kita. Dan daripada peristiwa itulah kita kena ambil timbang, kita kena berpegang pada prinsip rukun negara. Bagi abang lah, abang start bila abang rasa macam terpupuk rasa nak percaya dekat rukun negara? Macam abang start rasa terpupuk tu daripada bangku sekolah tu. Oh ya? Ya, daripada abang bangku sekolah rendah lagi, daripada pembelajaran seharian kita, terutamanya dalam mata pelajaran macam civic, kita dididik dengan benda-benda macam ni. Kira salah satu platform subjek mata pelajaran civic memang berfunction lah. Membantu, sangat-sangat membantu untuk membentuk nilai-nilai kewarganegaraan dalam diri kita. Okay abang, jelas lah. Kita nak ambil asal abang, apa pendapat abang tentang generasi Z sekarang? Pendapat dia still on track pada rukun negara ataupun dah terpesong ke macam tu? Okay, generasi Z zaman sekarang ni, dia sebenarnya dia dalam ke arah lebih moden. Sebab makin hari teknologi makin maju, jadi makin banyak benda yang dia boleh belajar. Jadi pada pendapat abang, dia masih lagi dalam satu litar yang sama.
dia masih lagi berpegang pada Ya, prinsip. abang tak nampak macam Malaysia ni akan ada perpecahan kaum lah. Bagi abang tak. Ada. Tak. Okay bang. Boleh ambil masa bang. Tak apa. Siap. Sama. Assalamualaikum. Boleh saya tanya sedikit soalan mengenai rukun negara? Rukun negara, okey. Okey, apa yang awak tahu pasal rukun negara? Rukun negara, berdasarkan pengetahuan saya, rukun negara ni dia diperkenalkan ataupun diciptakan untuk mengukuhkan ataupun mengeratkan perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini kerana pada waktu dahulu perpaduan kaum antara kaum ni sangatlah teruk, sehinggalah diperkenalkan rukun negara bagi membaiki ataupun mengeratkan lagi perpaduan antara kaum. Oh. Itu pendapat saya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Hello, maafkan saya. Saya. Assalamualaikum bang. Hello. Saya nak tanya sikit sebanyak mengenai kepentingan rukun negara bang. Okay. Bagi saya lah, kepentingan rukun negara ni dia penting untuk rakyat-rakyat ni bersatu padu. Sebab kat Malaysia ni berbilang kaum. Jadi kita ada kaum Cina, Melayu, India dan lain-lain lagi. Jadi adanya rukun negara ni sebagai panduan untuk rakyat-rakyat ni bersatu padu dan adanya jati diri. Jadi negara kita ni akan sentiasa terkawal, tidak kucing-kacir, dan rakyat Malaysia sentiasa dalam keadaan baik. Oh, okey. Baik, terima kasih. Okey. Boleh berikan salah satu rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan pada raja dan negara. Luhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Sopanan dan kesusilaan. Baiklah. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa rukun negara adalah tonggak utama dalam menjaga keamanan dan keharmonian dan menyemai sikap patriotik di dalam diri setiap rakyat. Jadi keharmonian inilah yang seharusnya dipelihara agar ia mampu dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi cabaran di masa hadapan ialah serangan yang bukan menyasarkan pada negara tetapi pada keharmonian masyarakat yang sedang dikecapi ini. Jadi rukun negara mampu menjadi teras bagi kemajuan negara apabila setiap rakyat menghayati intipati yang ada pada rukun negara. Oleh itu, rakyat yang bijak adalah rakyat yang sentiasa setia pada negara tanpa mementingkan diri sendiri. Maka dengan itu, marilah kita bersama-sama mengimarahkan dan menghayati prinsip rukun negara yang telah lama diperjuangkan supaya kita dapat menjadi rakyat yang berkualiti dan mampu mengharumkan nama negara di mata dunia. Lebih-lebih lagi hidup dalam berbilang kaum. Sekian, terima kasih daripada kami.